Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat kaum muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan hendaklah kamu jangan mati kecuali setelah kamu menjadi orang Islam yang sempurna. Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah, hari ini hari yang ke-10 bagi bulan Zulqa'dah 1443 Hijrah. Berarti ada lagi lebih kurang 20 hari nak masuk bulan Zulhijjah, bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya semua umat Islam melakukan satu rukun dalam Islam, iaitu haji. Sidang Jumat yang dikasihi Allah, haji amalan yang diwajibkan ke atas semua orang Islam yang berkemampuan, yang kuasa, sekali dalam hidup. Oleh kerana amalan dalam Islam, dia ada amalan harian seperti solat 5 waktu, ada amalan mingguan, solat siam ataupun puasa sunat Isnin, Khamis, dan ada amalan bulanan seperti siam 3 hari dalam sebulan, hari Abyad, dan ada amalan tahunan iaitu siam ataupun puasa Ramadan, zakat, kurban dan lain-lain lagi. Adapun amalan sekali dalam hidup ialah haji. Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah, haji wajib ke atas setiap orang Islam yang berkemampuan dan kuasa nak mengerjakan haji. Oleh itu pada hari ini dalam khutbah kita saya ingin menyentuh tentang haji, kerana haji balasannya cukup hebat, cukup agung, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan bagi dia melainkan syurga. Banyak amalan yang wajib dan yang sunat dalam Islam, tapi tidak ada amalan yang dijanji dengan syurga selain daripada haji sahaja. Oleh itu sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah, orang yang mengerjakan haji, yang pergi ke Mekah, sama ada dia pergi buat haji atau pergi buat umrah, mereka adalah tetamu Allah. Hebat menjadi tetamu Allah, menjadi tetamu yang ada pengkat, tetamu puas. Oh, kita bahasa hebat. Menjadi tetamu Ratu Menteri, oh kita bahasa hebat. Menjadi tetamu raja, hebat, sehebat-hebat. Tetapi orang yang pergi ke Mekah mengerjakan haji dan umrah, dia menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Al-hujjaj wal umar wafadullah da'ahum fastajabu sa'aluhu fa'atahum. Orang yang mengerjakan haji dan orang yang mengerja umrah adalah tetamu Allah.
Hebat hormatnya menjadi tetamu Allah. Kenapa dikatakan tetamu Allah? Allah menyeru mereka untuk datang ke Mekah mengerjakan haji dan umrah, maka mereka menyahuti seruan Allah. Orang buat haji dan umrah tak pergi ke Makkahul Mukarramah untuk mengerjakan haji dan umrah, melainkan dia menyahuti panggilan Allah, menyahuti seruan Allah. Sebab itulah mereka apabila dalam keadaan ihram, mereka mengucap labbaik Allahumma labbaik. Aku mari dah ya Allah. Aku menyahuti dah seruan kamu ya Allah. Itu dia. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sa'aluhu fa'atahum, hadis tadi. Apabila sampai ke Mekah nak mengerjakan haji dan nak mengerjakan umrah kerana menyahuti panggilan Allah, maka mereka minta daripada Allah. Berdoa kepada Allah. Berdoa di tepi Baitillah, berdoa dalam semasa wukuf di Arafah, berdoa setiap masa berdoa. Segala permintaan mereka daripada Allah, fa'atahum, maka Allah bagi kepada mereka itu. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Di antara kelebihan haji juga, yaitu dalam satu hadis yang bermaksud, siapa yang mengerjakan haji kerana Allah dan dia tidak melakukan rafas di dalam hajinya, dan dia tidak melakukan fusuk semasa dia mengerjakan haji, bersih dosa dia, Tuhan ampun, serupa dengan hari dilahirkannya, serupa dengan hari dia beranak. Bala mana ketika dia beranak tidak ada dosa, macam itulah orang yang mengerjakan haji yang diterima oleh Allah dan tidak ada rafas dan fusuk, Allah ampun dosa dia habis licin, serupa dengan hari dia beranak tu. Allahu Akbar. Hebatnya orang yang mengerjakan haji. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Dalam satu hadis yang lain lagi yang bermaksud, orang yang mengerjakan haji, dua janjian yang Allah akan hapus. Allah akan hapus kepada orang yang mengerjakan haji dua perkara. Yang pertama, hapus dosa, nak ampun dosa. Yang kedua, Allah nak menghapuskan kemiskinan dia tu. Nak habis miskin. Orang mengerjakan haji, Allah nak menghapuskan kemiskinan dia. Berarti kita jadi kaya. Allahu Akbar. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Haji bukan semua Allah terima. Orang buat haji tahun ni 1 juta lebih, bukan semua orang Allah terima. Kalau tahun-tahun yang sudah 3 juta lebih, bukan semua Allah terima. Allah terima haji seseorang yang mengerjakan haji hanya haji mabrur. Kalau haji tak mabrur, Allah tak terima. Letih beri, habis modal, letih orang yang habis masa, haji dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini saya nak menyentuh tentang langkah-langkah nak mendapat haji mabrur. Yang pertama, haji dia ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas haji dia kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas menjadi syarat utama bagi segala amalan dalam Islam. Segala ibadat dalam Islam, ikhlas adalah syarat penting, syarat utama. Bukan haji saja, semaya, puasa, zakat, sedekah, semua tu niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji dia serupa dengan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We kena dengan syariat Islamiah haji dia. Bukan haji saja kena turut sunnah Rasulullah. Bukan haji saja kena mengikut kehendak Allah. Segala amalan, segala ibadat dalam Islam kena mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semaya kena turut sunnah Rasulullah. Puasa kena turut sunnah Rasulullah. Segala-gala amalan, jihad, dakwah, sedekah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang kedua. Kemudian ada perkara lagi, 3 perkara yang dituntut
supaya dia buat, dan 3 perkara dituntut supaya dia berhenti. Jadi 1 ikhlas, 2 mengikut sunnah, 3 amalan yang digalak supaya dia buat, dan 3 perkara yang dilarang supaya dia tidak melakukan. Ini merupakan laksud, ini merupakan metodologi, ini merupakan manhaj yang ditentukan oleh Allah nak membina seorang Muslim untuk mendapat haji mabrur, untuk menjadi ahli syurga. Orang mendapat haji mabrur, orang jadi ahli syurga. Kerana dijanji oleh Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazan illa jannah. Kita tengok laksud dia. Yang pertama, it'amut ta'am, bagi makan kepada orang. Orang mengerjakan haji digalakkan supaya dia bagi makan kepada orang. Yang kedua, digalakkan supaya dia bercakap baik, bercakap lemah lembut, elok percakapan. Dan yang ketiga, digalakkan supaya dia banyak menaburkan salam. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah ma barruhu it'amu ta'am wa tibul kalam. Dalam riwayat yang lain, it'amu ta'am wa ifsya'us salam. We makan kepada orang. Allahu akbar. Penting we makan kepada orang ni. Jadi salah satu laksud nak bina ahli syurga melalui haji mabrur, ketika dia mengerjakan haji, dia kena we makan kepada orang. We makan kepada orang ni penting. Kita bahasa tak ada wajib kali. Tak ada yang nak royak kata wajib we makan kepada orang. Tapi dalam surah Al-Mudassir ada segolongan manusia yang masuk ke dalam neraka Saqar. Ahli-ahli syurga bertanya kepada mereka, kenapa kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Apa sebab, apa punca yang kamu masuk dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, ahli neraka Saqar menjawab, yang pertama, aku bukan dari kalangan orang yang mendirikan solat semasa hidup di dunia dulu. Yang kedua, semasa hidup di dunia dulu, aku tidak bagi makan kepada orang miskin. Tak wajib dimakan kepada orang miskin. Tapi salah satu sebab yang masuk neraka Saqar, mereka mengaku dengan sebab dia hidup di dunia, Allah bagi rezeki kepada dia, Allah bagi harta kepada dia, tapi dia tidak bagi makan kepada orang miskin. Ini punca sebab yang dia masuk dalam neraka Saqar. Sebab itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, sesuai patut benarlah laksud dari nak membina ahli syurga melalui haji mabrur, we makan kepada orang. Bukan sekadar we makan kepada orang hanya ketika mengerjakan haji, hingga berterusan lepas pada tu kena we makan semua, kesian kepada orang miskin, kasihan belas pada orang miskin, bagi makan. Yang kedua, tibul kalam, elok percakapan. Nak didik, nak asuh orang yang mau jadi ahli syurga melalui haji mabrur, kena percakapan dia baik, elok percakapan, lemah lembut, percakapan benar, percakapan yang tidak ada sia-sia, percakapan tidak memaki orang, percakapan tidak mengupak orang, percakapan tidak mengeji orang, percakapan tidak mengejek orang, percakapan baik, tibul kalam. Ini laksud. Yang ketiga, ifsya'us salam, menaburkan salam. Salam penting dalam Islam. Kita bahasa tak ada penting mana salam. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum afshus salama bainakum. Kamu tidak boleh masuk syurga sehingga kamu beriman. Kamu tidak beriman sehingga kamu berkasih sayang. Itu balah tak boleh jadi orang beriman. Kalau tak ada orang beriman, tak boleh masuk syurga. Nabi kata, ada satu perkara aku nak royak padamu. Kalau membuat benda ni, timbullah kasih sayang di antara kamu, iaitu menaburkan salam di antara kamu. Jawab wi salam, masuk rumah wi salam, assalamualaikum. Isteri anak kita dalam rumah, waalaikumsalam.
Nak masuk masjid, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Temu tengah jalan, kenal tak kenal, bersua muka, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Menaburkan salam. Ini maksud dari nak membina ahli syurga melalui haji mabrur. Dan yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, tujuh, lapan, lari. Maksud lari, tak boleh buat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji ada bulan-bulan tertentu yang ditentukan oleh Allah, termaklum. Maka siapa yang mengerjakan haji, jangan ada rafas. Rafas, kalau suami isteri ketika berihram, dia tidak boleh bersetubuh. Kalaulah orang yang mengerjakan haji ketika dia ada dalam ihram, dia melakukan jima' ataupun setubuh, maka dia telah melakukan rafas. Tak boleh haji mabrur. Ataupun ketika dia mengerjakan haji, dia mengorak, khulwat, melakukan maksiat di antara lelaki dan perempuan, ini juga rafas. Dan yang kedua, larangan wala fusuq, dan tidak melakukan benda-benda maksiat. Segala benda maksiat, segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat, mungkar, syirik, segala-galanya dilarang bagi orang yang mengerjakan haji. Orang yang tidak mengerjakan haji pun tak boleh juga. Tapi bagi orang yang mengerjakan haji, tidak ada harapan haji dia nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wala jidal, dan tidak ada perbalahan, balah. Allahu akbar. Ketiga-tiga dia lari di sini. Yang pertama rafas, maksiat antara lelaki dan perempuan. Yang kedua fusuk, maksiat. Yang ketiga jada berbalah. Mudah nak berlaku ketika mengerjakan haji. Mudah nak berlaku. Kalau rafas, lelaki dan perempuan, perempuan kena buka muka. Dalam masjid bersumpah ketika tawaf bersumpah rapat, cik lelaki dan perempuan. Naik kata peluang untuk nak melakukan rafas banyak. Fusuq, kejahatan banyak boleh nak lakukan ketika mengerjakan haji. Dan jadal, satu perbuatan keji yang mudah berlaku ketika mengerjakan haji. Tuai letih, penat, lapar, keriak. Orang silih sikit balah dah. Banyak orang duk balah. Berkatak, gocoh, banyak benar. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, ke-8 ini adalah tangga nak menujukan haji mabrur. Siapa yang boleh melakukan haji dengan 8 perkara ini, maka insya-Allah haji dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemiskinan dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang utama dibalas syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Wahai sekalian hamba Allah, saya berwasiat dan berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada semua sidang Jumaat, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Marilah sama-sama kita mentaati Allah. Semoga kita masuk dalam golongan orang yang berjaya hidup di dunia dan di akhirat.
Saking kelebihan haji, balasan yang kemocok sekali ialah syurga. Dan di sana banyak peluang orang yang datang ke Makkahul Mukarramah untuk mendapat pahala yang banyak. Dia pahala berganda. Semaya satu waktu di haram lebih baik daripada semaya di luar haram 100,000 kali. 100,000 kali ganda. Berarti kalau kita semaya saja sehari 5 waktu, 500,000 pahala yang Allah bagi pada kita. Kalau kita duduk sampai 10 hari, 5 juta. Kalau kita semaya di rumah kita satu waktu, nak boleh 5 juta ni kena pakai masa beratus tahun. Beratus tahun. Mati hidup kali 5 kali tak boleh lagi. Sebab itu berpeluang bagi orang yang mengerjakan haji mendapat pahala yang cukup banyak semasa berada di Makkahul Mukarramah dan di Al-Madinatul Munawwarah. Oleh itu sidang jemaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya berseru pada sidang jemaat sekalian, bagi orang yang nak mengerjakan haji, usahalah boleh haji mabrur melalui lapis tangga dan lapis apa ni perkara tadi. Dan orang yang tidak mengejar haji lagi tahun ni, minta hak kita semua ambil ilmu sana diriwayat pada orang nak mengerjakan haji pada tahun ni. Boleh lapis perkara ni dia boleh buat. Insya-Allah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang tak ada cita-cita lagi nak mengerjakan haji, usahalah seboleh mungkin jadi cepat kita nak mengerjakan haji. Kerana umur kita tak tahu bila ajal. Tak tahu bila ajal. Kerana orang mengerjakan haji, Allah menghapuskan kemiskinan. Kalau kita pergi buat umur 70, kita dah miskin lama. Buat 70, 80 baru habis miskin. Kalau kita pergi awal-awal umur muda 30, 40 ni habis miskin jadi awal dia kita kaya lama lah. Sebab itu saya nak minta kepada kita semua, usaha seboleh mungkin, secepat mungkin mengerjakan haji. Jangan lambat. Banyak saya bertemu dengan orang-orang yang cita-cita kun haji nanti umur 70, 60 lebih. Aku nak puas hati dulu atas dunia ni. Waktu aku nak pergi Mekah, aku nak bertaubat, aku nak boleh haji mabrur, maka apa dosa aku diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak ada siapa masuk. Ajar dia sebelum daripada itu lagi. Sebab itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, bersegeralah kita mengerjakan haji, usaha seboleh mungkin. Mudah-mudahan kita termasuk dari kalangan orang yang diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi alasan yang orang tak saya mengerjakan haji, dia kata tak ada Allah lah, tak siapa seru, tak kena. Setiap orang Islam siapa seru berlaku dah. Orang tak siapa seru, orang bukan Islam tak bukan kau. Hak siapa Islam kepada dia, siapa ada seru. Wapo poci tak semaya zuhur, tak ada Allah lah, tak siapa seru. Boleh kita nak kata Allah tu. Wapo mah tak puasa, tak ada Allah lah, tak siapa seru. Boleh nak kata Allah tu. Begitu juga tak boleh kita nak kata wapo tak mengerjakan haji, tak ada Allah lah, tak siapa seru, tak kena. Setiap orang Islam yang telah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak menjadi satu alasan yang kita nak kata tak siapa seru. Siapa seru dah kau kita semua ni. Kerana kita orang Islam dah rukun Islam 5 perkara tu siapa berlaku dah kita. Maka saya berseru diri saya sendiri dan kepada sidang Jumaat sekalian, usahalah kita melaksanakan amalan ibadat yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hak wajib usupa, sunat usupa. Mudah-mudahan kita meninggal dunia masuk dalam lubang kubur dengan membawa dosa pahala yang banyak dan habis daripada dosa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.